Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to this channel. So this video is gonna be so exciting sebab finally saya akan bercakap tentang reputasi, which is my second book that I published with Buku Fiksi. And saya rasa ni kali pertama saya cakap tentang reputasi dalam bentuk video, sebab selama ni pun saya just mention about reputasi dekat Instagram, dekat dekat social media lain, tapi tak pernah record video dalam bentuk video. So saya rasa reputasi adalah anak saya yang paling kurang mendapat perhatian dan kurang kasih sayang daripada saya. Sebab kalau nak bandingkan dengan buku pertama saya, which is Aku Memori dan Rahsia, buku tu memang saya banyak lah buat video, saya banyak promote kat social media. Tapi reputasi ni saya jarang promote sangat. And maybe faktor terbesar dia adalah sebab saya masuk asrama. So macam saya jarang pegang phone lah. So macam bila balik cuti pun saya macam banyak buat benda lain. So automatic saya terabai anak saya yang kedua ni. So actually buku ni dah lama, macam taklah baru sangat. Dia dah setahun lebih berada di pasaran. Sebab buku ni keluar pada bulan Oktober 2022. Waktu saya form 4, tingkatan 4. So tahun ni 2024. So bulan Oktober tahun 2024 ni akan jadi tahun kedua lah reputasi berada di pasaran. So kalau nak cerita perjalanan saya menghasilkan reputasi, saya menulis reputasi, akan jadi panjang dan mungkin saya akan cakap dalam video lain. Sebab itu bukan tujuan utama saya nak buat video ni, tapi tujuan utamanya adalah saya nak baca semua review orang pasal reputasi dekat aplikasi Goodreads. So selama ni saya selalu je buka Goodreads, saya baca review, tapi saya tak pernah baca proper betul-betul. Saya macam selama ni saya tak fokus lah betul-betul baca review orang. Saya just macam baca sekali lalu je. So hari ni saya akan baca dan teliti setiap review daripada pembaca reputasi, sama ada review itu adalah review yang positif ataupun negatif. Saya akan terima dengan hati yang terbuka, dan saya akan bagi reaction saya dalam video ni, sebab ni first time saya akan baca semua review reputasi. Sebab macam tak semua penulis diorang, tak tahulah, mungkin saya je kot yang, sebab saya jarang buka Goodreads. Dulu saya ada Goodreads tau. Dulu waktu low form, waktu form 1 form 3, saya ada account Goodreads. Lepas tu saya selalu update pasal jenis pembacaan saya. Tapi lepas saya masuk asrama, saya dah jarang buka Goodreads. Sampai dah sekarang memang saya jarang. So saya pun macam terlepas lah banyak update pasal kawan-kawan saya yang pembaca juga. Okay, so kita buka Goodreads. Okay, kalau korang tak tahu, Goodreads ni saya rasa adalah platform yang wajib lah semua pembaca tahu. Kita boleh install dekat Play Store, ataupun kita boleh juga search dia dekat browser. Ada juga website version untuk Goodreads. So kat Goodreads ni kita boleh buat macam-macam benda. Kita boleh buat review pasal buku yang kita dah baca. Kita boleh add to wishlist. Kita boleh update lah pasal perkembangan pembacaan kita dekat page mana. Lepas tu kita boleh add friend dengan pembaca-pembaca lain daripada seluruh dunia. Saya rasa betul cool sangat. Sebab tak silap saya dekat Goodreads rasanya ada semua buku. Kalau ada buku tak ada tu mungkin sebab memang tak daftarkan lah. Tapi kalau korang nak daftarkan buku, boleh je. So reputasi, buku ni adalah buku di bawah fiksi. So dekat Goodreads sekarang ni saya tengok ada 44 ratings, ada 9 review, dan secara puratanya buku ni dapat 3.95 bintang. Almost 4 lah, almost 4 bintang. Dan saya agak terkejut sebab buku reputasi ni dia punya rating lagi rendah daripada Aku Memori dan Rahsia. So macam but it's okay. Aku Memori dan Rahsia tak silap saya 4 lebih lah, macam 4.44 gitu. So dekat sini korang boleh baca ada sinopsis reputasi. Lepas tu ada beritahu lah buku ni dia punya bilangan page adalah 280 pages, paperback, publish 21 Oktober 2022. Dan tarikh ni juga adalah tarikh Taylor Swift keluarkan album Midnight Sears. So saya memang akan sentiasa ingat tarikh ni. Sebab waktu tu
Lepas tu saya tengah, okay, nasib baik saya tengah cuti sekolah waktu tu. Sebab kalau tak, saya kat asrama, saya tak tahu. Okay, so waktu tu dekat rumah tengah cuti, saya rasa tu mungkin malam kedua ke malam pertama saya balik rumah, tak ingat lah. Tapi saya tengah main IG. Lepas tu tiba-tiba saya nampak, saya buka Twitter. Saya nampak buku fiksi ada di list teaser. Dia orang post gambar album Reputation. Lepas tu dia orang buat like emoji mata. So kalau korang tahu fiksi selalunya kalau dia nak release satu buku, dia akan bagi teaser macam tu lah, macam di post gambar apa ke, lepas tu nanti dia buat lah emoji mata dulu kan. Pasti something is coming lah. Lepas tu saya pun macam bila ni diorang nak release sebab apa tu fiksi tak ada lah review kat saya bila tadi diorang nak release Reputasi ni kan. Lepas tu tu yang diorang post teaser tu macam pukul 10 lebih. Lepas tu malam tu tepat pukul 12:30 malam, diorang post cover Reputasi. Saya dah tengok dah cover tu, tapi bila diorang release dekat Twitter, kat Instagram, kat Facebook, so saya rasa banyak sangat terharu, macam finally. Lepas tu tak sangka lah buku fiksi diorang release buku tu sama tarikh dengan Taylor release Midnight. So saya rasa benda sangat special lah sebab saya kan Swiftie. Okay, so kita akan start baca review. Wait, oh my god, dah 5 minit tapi kita tak baca lagi review. I'm so sorry, nanti saya akan letak timestamp. Okay, so before kita baca review, so yang bagi 5 bintang ada 16 orang, 4 bintang ada 14 orang, 3 bintang ada 11 orang, 2 bintang ada 2 orang, dan 1 bintang ada seorang yang bagi. Okay, so the first review kita akan baca. Review ni adalah daripada Azidah Ishak. Okay, kalau tak tahu, Azidah Ishak juga adalah penulis kepada buku elitis, buku fiksi juga. And honestly saya tak ada peluang lagi nak baca buku tu, tapi insyaAllah in the future saya akan beli. Okay, so ni komen Azidah Ishak. Dia bagi 3 bintang komen dia. Nervous pula nak baca. Okay, lawanya cover buku ni. Tahniah kepada tim fiksi, tahniah juga kepada adik Nurdin Syirah kerana berjaya menerbitkan buku ini pada usia 16 tahun. Thank you so much. Ramai orang macam kagum lah sebab saya release buku ni waktu form 4, sebab dia cakap saya adalah penulis buku fiksi yang termuda, and saya terima benda tu sebagai komplimen dan juga terima kasih. At the same time, saya harap benda tu boleh jadi bukti kepada pembaca muda di luar sana supaya mereka juga ada keinginan dan semangat untuk menulis buku, dan bahawa tak mustahil untuk melakukan perkara impian kita pada usia muda. Saya difahamkan Nurdin menulis buku ni selama 4 bulan masa umur 15 tahun. Jadi tak heranlah ceritanya adalah seputar dirinya sama persekolahan, pengetua, rakan sebaya dan keluarga. Okay, perkara ni saya nak ulas, saya rasa sangat betul. Sebab saya rasa sebenarnya penulisan kita tu dia macam reflect kita punya pengetahuan dan juga pengalaman di sekeliling kita. Dan macam saya pun, saya sentiasa, dia memang cerita fiction, tapi kadang-kadang unsur tu kita terima daripada pengalaman sekeliling kita. So saya rasa bila seseorang tu makin berusia, so kita punya usia tu macam mempengaruhi karya yang kita buat. Sebab mungkin lah saya boleh nampak lagi 5 tahun, 10 tahun kalau saya tulis buku, mungkin dia akan cerita pasal zaman saya bekerja ke, zaman orang dewasa. Tapi untuk masa zaman sekarang ni, sebagai remaja yang masih belum capai umur 20 lebih, saya punya karya memang saya akan fokus tentang keluarga, tentang zaman remaja, zaman persekolahan. Semua tu saya masa tak berani nak sentuh zaman dewasa sebab saya tak rasa lagi zaman tu. Mungkin saya boleh buat, tapi mungkin dia takkan, hasilnya mungkin takkan sebagus yang orang harapkan. Okay, next, gaya bahasa yang digunakan sangat baik, perceritaannya kemas dan teratur, pandai penulis pancing pembaca dengan belaknya, rasa yang boleh merosakkan reputasi wataknya. Okay, saya akui saya beli buku ni sebab nak tahu apa yang terjadi. Oh, thank you. Yang peliknya pasal reputasi adalah saya dah tahu saya nak letak tajuk buku ni apa. Lepas tu waktu saya tulis intro pendahuluan reputasi pun, saya memang dah tahu dah
apa intro yang saya nak buat. Saya memang dah ada spesifik intro. Nak bandingkan dengan aku memang dah rahsia, saya tulis buku pertama saya, lepas tu saya dah ambil tulis pun saya tak tahu apa tajuk saya nak letak. Dan intro dia punya prolog pun bukan saya yang saya buat, tapi saya buat last hujung last minute sebab saya tak tahu nak buat apa. Tapi untuk reputasi ni memang perkara pertama saya tulis adalah pendekan pertama dekat bab 1. Memang itu adalah perkara pertama yang saya tulis tentang reputasi, dan saya tak buang sebab saya rasa benda tu adalah yang paling tepat boleh describe the whole book. And lepas tu saya letak editor saya letak benda tu dekat sinopsis, dan saya rasa bagus lah kalau benda tu boleh pancing minat pembaca. Baik dari sini saya harap pembaca punya expectation tu dapatlah apa yang dia expect. Okay. Cerita yang disampaikan tidaklah terlalu berat, dan rahsia yang disimpan tidaklah terlalu mind blowing. Ada banyak kaedah telling berbanding showing. Part awal agak lewah, tidak ada apa-apa yang menarik berlaku, menjadikan cerita itu lambat bergerak. Bila dah akhir, baru terasa laju dan semakin menarik. Rupanya ada sambungan lagi untuk buku ini. Okey, saya akan sabar menanti cerita seterusnya. Saya doakan semoga adik Nunin diberi kekuatan menulis dan diberi ilham yang banyak, membagikan lagi genre bacaan, dan boleh start di channel penulis upload yang berkesan. Selamat maju jaya. Okey, terima kasih. Saya rasa memang sangat berguna review macam ni. Terima kasih kepada saudari Azidah Ishak. So kat sini kita boleh nampaklah apa kekurangan saya sebagai penulis dan apa yang saya boleh perbaiki pada masa akan datang. Saya terima komen daripada saudari Azidah dengan hati yang sangat terbuka. Saya rasa saya setuju pasal kaedah telling berbanding showing tu, sebab saya perasan juga kalau daripada karya pertama pun saya macam lagi banyak cerita. Macam faham tak? Macam setiap babak tu kalau tindakan watak. So sekarang saya sedar lah macam lagi bagus kita tunjukkan apa watak tu buat instead of kita ceritakan dalam bentuk ayat. Faham tak? Macam tu lah. So okay, itu saya akan take note. Terima kasih atas doa saudari Azidah. InsyaAllah saya akan terus perbaiki diri. Okay, next one daripada AZ. Okay, dia bagi 5 bintang. Okay. So apa dia cakap? Malay books never pick my interest, but this book a 5-star read for me. Hope to see more from this author. Thank you so much. Walaupun review dia pendek, tapi sangat menyentuh hati saya. Sebab dia cakap the fact that dia bagi 5 bintang untuk reputasi, and dia nak tengok lagi karya daripada saya. Thank you so much. Saya akan cuba untuk produce karya pada masa akan datang. Walaupun tak janji. Okay, next daripada Azril Nur. Okay. So Azril Nur bagi 3 bintang. So dia cakap, walaupun tak mengamuk, nasib baik hujung tu ada tulis tamat episod 1. Saya gantung, tapi surely ada sambungannya, kan? Pembacaan agak turun naik. Ada beberapa plot yang bergerak agak perlahan dan berulang. Cuma aku harap sekurang-kurangnya ada satu plot besar diselesaikan dalam buku pertama ditulis. World building tak terlalu terperinci, cukup untuk bagi gambaran yang sahaja. Penulis sebenarnya buat aku rasa suka dan benci dengan pemwattakan Iris. Yes, dalam waktu yang sama. Dan tak semua keluarga bahagia itu benar-benar bahagia. Adakah reputasi segalanya? Okay, thank you. Sebenarnya pasal reputasi ni, okay, saya komen pasal ending tu lah. Macam mana? Daripada awal saya tulis reputasi, saya tak pernah plan pun saya nak buat sambungan. Sebab saya sebagai penulis, okay, sekejap, saya sebagai pembaca, sebenarnya saya sangat tak suka buku yang ending tergantung. Saya kalau boleh, saya nak buku tu habis dalam satu buku je. Tapi ikut situation lah. Kalau memang kena ada sambungan, ikut sekali lah saya akan beli juga. So okay je, tak adalah masalah. Tapi saya lagi prefer buku yang dia habis satu buku je. Lepas tu kalau nak buat buku lain, boleh buat spin off. Tapi bukannya dia biar tergantung. Tapi bila saya dah sampai nak habis tulis reputasi, waktu tu macam perkataan dah 60,000 kot. Saya sedar banyak lagi benda yang saya belum explain, yang saya belum rungkai pasal plot reputasi ni. Lepas tu waktu tu macam dah tebal kan buku tu kan. So macam takkanlah saya nak buat buku ni
tebal gila, macam boleh tapi macam agak mustahil. So sampai hujung tu saya try untuk concludekan cerita Iris ni sebaik mungkin, tapi saya sedar yang ada banyak lagi benda yang akan buat pembaca curious tentang plot reputasi ni. Tapi waktu tu saya tak decide lagi apa-apa. So saya just hantar kat buku fiksi, and tiba-tiba bila saya tengok apa yang editor saya dah edit dekat manuscript dulu, saya tengok mudah sekali editor letak tamat episod 1. Saya macam wow. Okay, so this is the sign yang saya kena tulis next book, sambungan kedua. So at that particular moment lah saya sedar yang oh, buku ni dia tergantung ke? Macam wow. Saya tak sangka sebagai penulis saya akan buat cerita yang tak habis sepenuhnya. Dan saya nak minta maaf juga kalau ada yang kecewa macam Dan untuk pengetahuan, sekarang ni saya tak start tulis apa-apa lagi sambungan kedua. Satu perkataan pun tak tulis lagi. Sebenarnya saya dah plan nak tulis lepas SPM, tapi sekarang ni macam belum dapat mood lagi. So InsyaAllah in the future saya akan try untuk tulis sambungan. Okay. And thank you kepada editor fiksi, nasib baik jangan letak tamat episod 1. Okay. Oh, saya rasa haru dengan komen Azlina pasal ni. Penulis berjaya buat aku rasa suka dan benci dengan pemberontakan Iris dalam waktu yang sama. Wait, dah 16 minit. Okay, never mind. So I think this video gonna be a long video, and I hope you guys can still bear with me. Okay, saya rasa saya sangat bangga dengan pencapaian saya sebab saya berjaya buatkan pembaca ni benci dan suka dengan Iris, dan itulah apa yang saya nak waktu saya tulis Iris. Sebab saya nak tulis watak yang saya nak watak tu relatable dengan pembaca. Mungkin ada pembaca boleh relate, tapi dia tak boleh relate. Sebab saya tak nak watak tu macam semua orang suka, semua orang benci. Saya nak dia ada ups and downs dia, dia ada pro and cons dia yang kita sendiri kena nilai. And kita kena accept yang at the end memang manusia tak sempurna. Memang semua orang ada kebaikan dan keburukan masing-masing. Okay, next daripada Ikmal Izzat. Okay, Ikmal Izzat ni adalah juga seorang penulis muda. Saya kenal dekat Instagram, and beliau juga dah rasa dah banyak buku dia keluar, macam lebih daripada saya lah. At least mungkin 4 kot buku dia dah keluar kan. Dan dia adalah seorang penulis swatebit, dia terbit sendiri. So korang boleh support Ikmal ni, boleh buka Instagram dia, Instagram beliau, dan umur Ikmal ni memang sebaya dengan saya. Okay. So komen Ikmal. Reputasi karya Nurin Insyirah merupakan novel terbitan fiksi yang pertama saya dapatkan. Tahniah kepada beliau atas kelahiran karya kedua ini selepas aku membina rahsia. Thank you. Novel ini bercerita tentang seorang yang bernama Iris yang tinggal di negara Windaman. Di negara itu, kedudukan seseorang bergantung kepada reputasinya. Untuk menjamin kehidupan yang selesa, seseorang perlu memasuki sekolah yang bagus. Watak Iris dalam karya ini dilihat mempunyai reputasi kukuh dan sentiasa cemerlang dalam pelajaran, dan saya bersetuju dengan kenyataan beliau yang mengatakan adakah semua orang dalam dunia ini hipokrit, kerana sebaik mana pun kita tengok seseorang itu, tetap ada sisi buruk yang disembunyikan daripada orang lain, termasuklah watak Iris ini sendiri. Apa yang saya dapat melalui karya ini adalah kesilapan itu lumrah kehidupan. Ia perlu ada untuk membentuk sesuatu yang lebih baik berbanding sebelumnya. Daripada kesilapan itu, kita akan berusaha untuk mengelak perkara sama berulang lagi, sekaligus menjadikan diri kita jauh lebih baik kerana telah dimatangkan oleh pengalaman yang dirasai. Itu sahaja ulasan saya berkenaan karya ini. Sesungguhnya lain orang, lain cara mereka menilai, mengkaji dan menghadam sesuatu mesej yang cuba disampaikan dalam sebuah karya. Sekian, terima kasih. Okay, first of all saya nak cakap terima kasih sebab review ni saya rasa review yang sangat positif. Tak ada komen negatif. Dan saya nak cakap terima kasih sebab Ikmal berjaya peroleh mesej yang saya nak sampaikan daripada reputasi. Dan ayat terakhir beliau tu saya susulah sebab semua nak ada cara mereka, ada POV mereka sendiri, macam mana orang nilai karya. Sebab karya ni kan dia adalah seni yang subjektif, macam tak semua orang ada pendapat yang sama. So thank you Ikmal for the review. Thank you. Okay, next one. Saya rasa saya akan sambung. Kita ada lagi 5 review. Saya rasa saya akan sambung untuk next video sebab video ni nak dekat 20 minit dah. So yeah,
sambung dekat video kedua, part 2.